warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ويا حليم خلقنا بخلق الحليم. Menyambung pembacaan kita daripada kitab Ushulud Da'wah susunan Dr. Abdul Karim Zaidan rahimahullahu ta'ala. Kita sedang membicarakan tentang Uddatud Da'i, iaitu bahagian yang kedua daripada bab pendakwah ni. Tajuk yang berkaitan dengan pendakwah ialah apakah yang perlu disediakan, dimiliki oleh seorang pendakwah. Yang pertama sekali ialah dari sudut kefahaman yang dakik atau kefahaman yang luas, yang teliti, yang halus. Kita sampai pada perbincangan tentang al-fahmud daqiq yaqumu ala tadabburi ma'anil Quran, iaitu kepahaman atau ilmu pengetahuan yang luas itu kerana memperhatikan Al-Quran, dibina di atas asas tadabbur ataupun pemahaman kepada pemerhatian, penelitian ayat-ayat Al-Quran. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ilmihi fid dharain. Wa yaqumu al-fahmu ad-daqiq ala tadabburi ma'ani al-Qur'ani wa italati an-nadari fiha wa tabdiluha wal wuqufi 'indaha wa at-taghalluli fi ma'niha wa maqasidiha. Inna Allah ta'ala أنزل كتابه ليتدبر الناس آياته لا لمجرد أن يتلوه بلا فهم ولا تدبر. Kata dia, ilmu pengetahuan yang luas ini, yang dakik itu, timbulnya kerana selalu memperhatikan kandungan isi Al-Quran. Kerana selalu memperhatikan kandungan isi Al-Quran, atau dibina di atas asas penelitian, pemerhatian kepada kandungan isi Al-Quran. Kerana itu Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memerintahkan kepada umat manusia memikirkan, memperhatikan serta memperhatikan tentang isinya, bukan hanya untuk dibaca sahaja. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qala ta'ala kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih wa liyatadhakkara ulul albab. Inilah kitab kami turunkan kepada engkau lagi berkat supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang berakal. Sebagai seorang pendakwah, dalam kita menyediakan diri kita untuk menjadi pembimbing kepada manusia lain, yang sangat diperlukan kepada kita ialah ilmu pengetahuan yang luas. Dan untuk menjadikan kita orang yang benar-benar mempunyai ilmu pengetahuan yang luas itu, langkah pertama yang kita mesti buat ialah kita meneliti, mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita nak pergi pada pandangan-pandangan lain, tulisan-tulisan lain, makalah-makalah lain, jurnal-jurnal ke, ataupun ialah tokoh-tokoh yang dunia yang ada hari ini, kita mulakan pemahaman kita itu,
pembinaan fikrah pemikiran yang kita nak bina pada diri kita ialah daripada penelitian kepada segala isi kandungan Al-Quran Karim. Dan itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebalik penurunan Al-Quran ini. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Waktu mana Allah turunkan Quran ini kepada Nabi SAW dengan penuh keberkatan itu, tidak ada lain, dia tadabbaru ayatih, supaya mereka memperhalusi, memperhatikan segala ayat-ayatnya. Dengan itu waliyatadzakkara ulul albab. Bila kita dah menelitinya, memperhalusinya, pasti kita akan mendapat pelajaran, peringatan, panduan-panduan, fikrah-fikrah pemikiran, terutama mereka yang mempunyai intelektual pemikiran, ulul albab, orang yang berakal, orang yang ada pemikiran. Disitulah datangnya idea-idea, cetusan-cetusan yang benar. Kenapa? Kerana diambil daripada Al-Quran. Tadabbur ayat Al-Quran, penelitian, pemerhatian ayat-ayat Al-Quran. Wa qala ta'ala afala yatadabbaruna al-Quran am 'ala qulubin aqfaluha. Dalam surah Muhammad pada ayat 24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, tiadakah mereka memperhatikan isi Al-Quran ini? Atau mengapa mereka tidakkah mereka memperhatikan isi kandungan Al-Quran? Bahkan hati mereka terkunci, tertutup, atau sebaliknya. Kita tidak memperhatikan itu. Kenapa? Kerana hati kita yang tertutup daripada Al-Quran. Anna tilawat Al-Quran bitadabburin wa im'an tu'arifu muslim birrabbi alladhi yad'u ilaih. Membaca Al-Quran serta memahami isinya adalah untuk memperkukuh pengenalan manusia kepada Tuhannya yang selalu menyeru manusia agar beriman dan taat kepadanya. Dan juga adalah merupakan cara untuk menyampaikannya kepada Tuhannya. Tidak ada lagi yang lebih mulia selain dari menunaikan seruan dan panggilan Tuhannya. Dan dengan demikian pula dia mengenali jalan yang sebaliknya, ialah jalan syaitan, seruan syaitan, dan akibat dari mengikuti ajakan syaitan ialah mendapat siksa dan azab. Jadi bila kita membaca Quran, kita tadabbur dengan bersungguh-sungguh, sudah pasti seorang Muslim itu akan di sana akan memperkukuhkan pengetahuan dia, pengenalan dia terhadap Allah Azza wa Jalla, penciptanya, menjadikan dia orang yang lebih beriman. Dan disitulah dia akan mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga apabila kita mengkaji Quran, kita membaca Quran, kita juga akan mengetahui tiga perkara yang sama yang bertentangan dengan seruan Al-Quran tadi. Maksudnya, iaitu apa? Memperkenalkan kita juga, bukan sahaja memperkenalkan kita dengan jalan kebenaran, malah memperkenalkan kita dengan jalan kebatilan, jalan yang sebaliknya, yang diseru oleh syaitan, yang diseru oleh pengikut-pengikut syaitan, dan memperkenalkan kita juga ialah
apabila kita menyahut seruan syaitan itu dan juga seruan mereka yang menjadi pengikut-pengikut syaitan itu, mengakibatkan kita dengan sesuatu di sisi Allah SWT, yang pastinya adalah neraka Allah, seksa Allah, azab Allah Subhanahu wa taala. Ilmu pengetahuan yang demikian penting sekali dimiliki oleh setiap juru dakwah, yang menimbulkan perasaannya seolah-olah dia berada di akhirat sekalipun dia masih berada di dunia. Inna hadhihi al-ma'rifata daruriyatun lidda'i idh biha taj'aluhu ka'annahu fil akhirah wa in kana huwa fid dunya wa tumayyizu lahu bainal haqqi wa batil fi kulli makhtalifa fihi an-nas fatariyahu al-haqqa haqqan wal batila batila. Dengan demikian pula dia dapat memisahkan antara yang hak dan batil, dan apa yang dipersengketakan dan diperselisihkan oleh umat manusia. Nyatalah baginya yang hak itu adalah hak dan yang batil itu batil. Ilmu pengetahuan itulah yang menunjukinya sehingga dia dapat memisahkan antara petunjuk dan kesesatan. Dan ilmu itu juga yang memberikan kepadanya kekuatan hati, kehidupan yang luas, yang penuh dengan kegembiraan, serta mengharap kepada kehidupan akhirat yang baik, dan menjauhi dirinya dari kehidupan dunia yang merusak, sehingga dengan demikian dia berada pada satu pihak dan orang lain berada pada pihak yang lain. Jadi kita nak cari dalam hidup kita, semua orang bercakap saya nak kepada kebenaran, saya mencari kebenaran. Tidak ada cara lain melalui tadabbur Al-Quran, melalui ilmu-ilmu yang kita sedut daripada Al-Quranul Karim. Sebab itulah orang yang dah benar-benar mencedok ilmunya daripada Quran digambarkan walaupun dia berada di dunia, tetapi seolah-olah dia sudah berada di alam akhirat. Dia masih lagi di dunia, tapi sudah menggambarkan seolah-olah dia berada di akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan pimpin dia untuk mengetahui yang benar itu benar dan yang batil itu batil. Dan inilah yang kita nak dalam hidup kita. Sebab tu tak perlu kita bimbang, tak perlu kita ragu, kita yakin bila pengetahuan yang kita pilih, yang kita petik, yang kita subur di dalam hidup kita ambil daripada Quran. Panduan Al-Quran melalui tadabbur kita kepada ayat-ayat Allah SWT. Itulah kebenaran. Kita nak ragu buat apa? InsyaAllah benarlah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kita susah hati hari ini, yang kita bimbang hari ini, yang berlaku adalah sebaliknya. Kan? Kita tak bina di atas tadabbur Al-Quran. Setiap orang tahulah setara mana dia baca Quran, dia kaji Quran. Betul tak? Kan? Duduk sibuk, kadang-kadang kita terbimbang. Kan? Dalam masyarakat kita duduk sibuk benda-benda yang tak sepatutnya. Tak sepatutnya. Ini Allah kita nak sebut pada tuan-tuan lah kita. Kan? Sibuklah dengan perkara yang sepatutnya. Hak sepatutnya pun tak tempat nak sibuk dah. Nak baca Quran, nak tengok satu-satu ayat pun tak dan dah kita tu. Baloh apa? Malah nak sebut benda contoh benda baloh tu, tapi nak ceritanya Allah kadang-kadang pelik lah orang ni tak pernah baca Quran kot, keram tak jumpa ayat Quran ke apa, tu bergaduh soal ni soal apa, baca Quran lah. Quran pun tak larat nak baca, tak larat nak kaji, tak larat nak tengok kita, tak sedan, tak sempat, tu bergaduh lagi nak beramal ni beramal. Allah kata kesiannya kita ya Allah. Hak Quran, hak asas tu. Seafdal zikir tu pada Quran. Seafdal ilmu tu pada Quran. Hak tu pun tak dan lagi kita nak habis. Duk kacau, duk sibuk benda lain tu kenapa? Kita bergaduh buat lain tu kenapa? Tak.
membuang masa dalam perkara tak sepatutnya. Kenapa? Hilang afdaliyah, hilang dipanggil, istilah panggil priority, keutamaan kita. Nah, terutama orang awam lah, rugilah kalau orang awam sibuk benda tu juga. Harap-harap saya pun tak nak masuk campur lah bab tu, saya tak nak bawa tuan-tuan ke arah tu juga. Kita dah sibukkan diri kita ni dengan benda-benda yang asas, yang utama, yang sepatutnya, yang itu pun perjalanan hidup kita ini tak sempat kita nak buat. Tak sempat. Tanggungjawab kita tak ada Quran, tak sempat lagi pun kita nak buat. Nak pergi sibuk hak lain, hak jauh. Nah, supaya orang sibuk adalah nak bantu. Bukanlah kita tak bagi bantu. Kadang-kadang hak kiri kanan dia pun tak terbantu. Dia sibuk. Ini benda yang kita ambil perhatian. Jadi ilmu pengetahuan ini yang sepatutnya dibina di atas pemahaman kita itu dengan mentadabbur ayat-ayat Allah, isi kandungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengetahuan luas yang sebenar. Arkanul fahmi daqiq. Seterusnya kita nak melihat kepada rukun-rukun ilmu pengetahuan yang luas itu. Pokok-pokok di sini diterjemahkan dengan pokok-pokok. Pokok-pokok ilmu pengetahuan yang luas. Rukun lah. Apa benda-benda penting yang perlu dia ada dalam seseorang yang membina kefahaman yang daqiq ini. Kefahaman. Diterjemah dengan ilmu pengetahuan. Saya tak apa seronok tengok dia terjemah begitu. Tapi tak apalah. Sebab ilmu tu lain, kefahaman tu lain. Yang kita nak ialah kefahaman itu. Kefahaman. Kefahaman yang luas, yang teliti, yang digelar. Yang dimaksudkan dengan, apalah, kita ambil tuan kitab ni, dia sebut ilmu pengetahuan, diterjemah dengan begitu. Tuan tengok kadang-kadang saya sebut lain sikit tu, saya ubah sikit dari segi terjemah dia tu. Yang dimaksudkan dengan kefahaman yang luas di sini dan menjadi inti dan pokok-pokoknya yang sangat banyak dan yang terpenting menurut hemat kami, ada dua perkara. Okay. Pertamanya ialah pengetahuan juru dakwah terhadap tujuan ilmu pengetahuan itu serta peranannya dalam hidup umat manusia. Kepahaman seorang pendakwah itu terhadap tujuan ilmu pengetahuan serta peranannya dalam hidup umat manusia. Penting kita nak lihat pertamanya, bila kita nak membina kepahaman yang benar-benar luas, ialah kita memahami tentang tujuan ilmu pengetahuan itu. Okay. Dan peranannya dalam kehidupan umat manusia. Yang keduanya ialah menjauhkan diri dari kehidupan dunia yang menipu serta mengharapkan akhirat yang lebih baik. Wa ta'alluquhu bil akhirati. Maka dalam uraian berikut ini akan kami terangkan tentang pokok-pokok ilmu pengetahuan yang kami sebutkan di atas, tentang rukun-rukun tadilah. Dua rukun perkara penting dalam membina kepahaman yang luas ini, dua perkara tadi, iaitu menjadi kita tahu tujuan ilmu pengetahuan itu, dan yang keduanya ialah bagaimana dengan ilmu tadi menjauhkan kita daripada kehidupan dunia yang menipu ni, menjadikan kita mengharapkan dengan kehidupan akhirat yang lebih baik, atau menghubungkan kita ta'alluq dengan kehidupan akhirat. Pengetahuan juru dakwah tentang tujuan serta posisi ilmu pengetahuan. Ma'rifatud da'i ghayatahu fil hayah wa markazuhu bainan nas.
Apa yang menjadi tujuan hidup manusia? Apakah yang menjadi tujuan hidup manusia? Apakah ada di balik dari tujuan hidup yang ada ini ada lagi tujuan yang lain? Al-Quran memberikan jawapan dari kedua pertanyaan di atas dengan mengklasifikasikan manusia itu kepada dua golongan. Okay? Jadi bila kita nak tahu tujuan hidup, penting bila kita ni nak terang ke orang, kita kena jelas tujuan hidup tadi. Pengetahuan kita itu mesti di atas asas kita tahu tujuan hidup itu. Jadi pertama Al-Quran dalam menjelaskan ini, Quran nyatakan ada dua golongan. Golongan yang pertama yang menjadi tujuan hidupnya hanya untuk makan, minum dan bersenang-senang dengan kemewahan jahil, dengan kemewahan lahiriah. Yaj'aluna ghayatahum al-aql wasyarab wat-tamattu' bimaladhil jasadi. Walaysa wara'a hadhil ghayah indahum ghayatan ukhra. Golongan pertama yang menjadikan tujuan hidupnya hanya untuk makan, minum dan bersenang-senang dengan kemewahan lahiriah. Dan tidak ada lagi tujuan selain dari itu. Mereka pergunakan sepanjang umurnya untuk bersenang-senang dengan apa yang dapat mereka capai. Maka tidak ada selain dari tujuan itu. Tidak ada kehidupan di balik kehidupan yang ada ini. Mereka itulah sejahat makhluk di permukaan bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum." Orang-orang yang kafir itu bersukaria dan makan sebagaimana binatang-binatang makan. Maka merekalah tempat diam mereka. Maka nerakalah tempat diam. Jadi ini jelaslah orang yang tujuan hidup dia sebagaimana orang kafir tak ada tujuan hidup. Bekerja untuk makan. Hidup untuk semata-mata bekerja nak makan. Ini orang kafir. Sebab tu dia boleh matlamat dia kerja semata-mata bekerja untuk makan, untuk kesenangan, untuk memuaskan kehendak nafsu dia, apa yang dia nak dalam hidup dia, nak berseronok, nak bergembira. Itu satu. Orang yang hanya nak bersenang, nak bermewah, nak makan, nak minum, itu dia hidup dia itu. Ada tujuan lain. Ini orang kafir lah, orang bukan Islam. Mereka itu disamakan dengan binatang. Tidak ada perbedaannya. Hanya bentuk dan rupa dan tempatnya. Hanya bentuk dan rupa. Tidak ada perbedaannya. Hanya bentuk dan rupa. Dan tempatnya neraka. Itulah tujuan hidup golongan ini. Adapun kedudukan mereka antara manusia termasuk manusia yang tersesat dan jatuh ke dalam jurang kehancuran, tidak ada lagi bahagian yang lebih baik selain dari neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi iznihi wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun." Mereka menyeru ke dalam neraka. Mereka menyeru ke neraka Allah. Dan Allah menyeru kamu ke syurga. Allah yad'u ilal jannah, dan keampunan dengan izinnya. Allah menyatakan ayat-ayatnya kepada manusia. Mudah-mudahan mereka mendapat peringatan. Itu golongan yang pertama. Memang itulah. Dengan cara yang begitu, tidak ada lain mereka nak membawa ke neraka. Jelas, kena jelas ni. Ada yang memang itulah tujuan dia. Dia celak mata sehingga dia pejam mata kembali, tidak ada lain.
Itulah tujuan hidup dia. Dari mana kita dapat sumber pemikiran kita, prinsip hidup manusia yang hanya nak makan minum ni? Quran nak cerita kepada kita. Ada jenis manusia begitulah tujuan dia. Ini sempadan yang kita nak letak. Yang kedua ialah mereka yang mengetahui kebenaran. As-sinfu tsani wa humul ladina 'araful haqiqata wal ghayah, dan mengetahui juga tujuan hidupnya serta mengetahui bahawa dirinya dicipta oleh Tuhannya untuk beribadah kepadanya dan kepada Tuhannya lah mereka nanti akan kembali. Ini sinfu yang kedua. As-sinfu tsani هم الذي عرفوا الحقيقة والغاية عرفوا أنهم خلقوا لله لعبادته وإنهم إليه راجعون. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Az-Zariyat ayat 56. Dan tidak kujadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada. Allah berfirman lagi dalam surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-6, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas ke ya insan, ya ayyuhal insan innaka kadi'un ila rabbika kadhan famulaki. Ya ayyuhan nas ke ya insan, ya insan, ya ayyuhal insan innaka kadi'un. Insan kan? Kita mestilah. Surah Al-Insyiqaq. Hai manusia, cuba tengok. Insan ke nas? Ayat 6. Sesungguhnya engkau berusaha kepada insan. Silap. Kita akan silap. Sesungguhnya engkau berusaha kepada Tuhan dengan usaha yang sekeras-kerasnya, penat lelah. Kemudian engkau menemuinya. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Dunia ni Allahu Akbar. Berpenat lelahlah kamu wahai manusia dengan urusan dunia kamu. Kemudian kamu akan dibawa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan hidup mereka hanya untuk beribadah kepada Allah dan berjuang di jalan Allah. Membangun dan membina bumi ini dengan kebaikan dan membimbing umat manusia dalam hidupnya. Inilah tujuan hidup yang mulia. Inilah tujuan hidup yang mulia. Ialah semata menuntut keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hiya ibtigha'a mardatillahi wahdah jalla jalaluh. Jadi kita nampak tak dua jalan yang berbeza tadi, dua tujuan hidup yang berbeza tadi, jelas. Yang satu tidak ada lain, makan minum nak bersenang saja. Yang satu lagi jelas, nak beribadah kepada Allah, mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala, nak akhirnya balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak membina, memenuhi muka bumi Allah ini dengan segala kebaikan, membimbing umat manusia menuju redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wama ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas fa aqimus shalah wa atuz zakah wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir.
Khabir, akhir surah Al-Hajj ayat 77 hingga 78. Ini ayat penting yang kita mesti faham. Ayat ini sungguh-sungguh. Hai sekalian orang yang beriman, wahai orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah, sembahlah Tuhan kamu, buatlah kebajikan, mudah-mudahan kamu mendapat kemenangan. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun, kejayaan. Dengan kamu beriman, rukuk, sujud, beribadat kepada Tuhan kamu, buat kebajikan, ketaatan, jayalah kamu. La'allakum tuflihun. Bagaimana kejayaan itu dinilai? Berjihad, berperanglah kamu, berjihadlah kamu. Hendaklah kamu meninggikan agama Allah dengan sebenar-benarnya. Allah memilih kamu. Tiada dijadikan di dalam agama suatu kesempitan, kepayahan. Ia seperti agama bapakmu Ibrahim. Dia yang menamakan kamu orang Islam dahulunya. Sampai di masa Quran ini, supaya boleh Rasul itu menjadi saksi bagimu. Dan kamu menjadi saksi pula atas manusia pada hari kiamat. Maka kerjakanlah sembahyang, keluarkanlah zakat, berpegang teguhlah kamu kepada agama Allah. Dia yang menjadi pemimpin kamu, dia yang sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik penolong. Inilah tugas dan tujuan hidupnya seorang Muslim. Ayat tu jelas. Nak cerita apa tujuan kita. Ini yang pendakwah tadi dia kena jelas ni. Dia kena jelas tentang tujuan tadi. Pengetahuan tentang tujuan. Okay. Pada kata tadi dua rukun ya. Rukun pertama ni kita nak faham. Iaitu seorang Muslim, tujuan hidupnya untuk beribadat dan berjihad di jalan Allah. Wa hadhihi muhimmatul muslim fil hayah wa ghayatuhu fiha ibadatullahi wahda wa jihadun fi sabilih. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjihad menghadapi nafsu keinginannya serta sendiri agar dia terhindar dari perbuatan jahat dan mungkar. Berjihad dengan pena dan berdakwah dengan lidahnya. Berjihad dengan harta kekayaan dan pangkat kekuasaan yang dimilikinya dalam meninggikan agama Allah, sehingga kerananya setiap hati manusia mendapat sinar cahaya Islam. Allah Subhanahu wa taala telah memilih kaum muslimin untuk mengembangkan tugas yang maha berat ini. Tugas membimbing dan memimpin umat manusia menuju jalan kebenaran. Tidak ada suatu alasan yang dapat dibenarkan sehingga seorang Muslim dapat menghindarkan dirinya dari tugas suci ini. Mesti ini kerja kita. Karena tugas yang demikian adalah merupakan suatu penghormatan yang paling besar yang dikurniakan Allah kepada umat Islam. Bahkan umat Islam harus menerimanya dengan perasaan lapang dan senang serta bersedia melaksanakan tugas, dan di samping itu bersyukur terhadap kurnia yang telah diberikan Allah kepada mereka. Jadi sebenarnya kita nak rasakan bahawa tugas kita hari ini suatu nikmat besar yang Allah beri dalam hidup kita. Kita ada tujuan hidup. Mana ada kerja yang kita nak buat. Cuba kita bangun, tak ada benda, tak ada kerja nak buat. Bosan. Buat apa? Orang yang tak tahu dia kata, akhirnya dia akan kata itu, bosan. Bosan. Sebenarnya tak perlu bosan kalau kita tahu matlamat tujuan hidup kita tu. Tujuan kita. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Sungguh-sungguh kamu kena buat kerja. Berjihad, berjuang ni. Kerana Allah yang pilih kamu. Wajtabakum. Kita menjadi seorang Muslim hari ini, Allah Subhanahu wa taala pilih kita dengan hidayah dan petunjuknya kepada kita. Mana matlamat kita jelas. Wajtabakum. Dan Allah tidak menjadikan urusan
wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Kesempitan, kepayahan. Tidak sebenarnya. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Allah tidak jadikan Quran yang turun ni kepada kita ni untuk menyusahkan kita. Tapi sebenarnya kita yang tak rasa kenikmatan itu. Kita rasa benda lain lagi nikmat. Buang masa lagi rasa nikmat. Tak berjuang Islam lagi rasa nikmat. Kita yang silap. Sedangkan matlamat yang Allah sebut dalam Al-Quran jelas kepada kita. Kita nak buat apa di muka bumi Allah SWT. Di ayat daripada surah Al-Hajj 77 hingga 78 ni memang kita kena teliti sungguh-sungguh. Bukan boleh baca sekali, mungkin 10 kali, mungkin 100 kali kita kena ulang baca. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas fa aqimus salah wa atuz zakah wa tasimu billah wa maulakum fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ini yang jelas tentang tujuan tugas hidup kita sebagai seorang muslim di atas muka bumi Allah SWT ini yang mesti kita hayati bersama-sama. Untuk itu malam ini tuan-tuan, sekadar itu sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum.